ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل مجلس العلم Masjidil Haramain yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sama-sama syukur dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Alhamdulillah dengan irada, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat dia memanjangkan umur kita. Juga kita harap katanya dia membelakan akan amalan kita di atas kebaikan. Manusia yang paling bertuah sekali ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang bertuah? Nabi jawab kata man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umur dia dan juga baik amalan dia. Alhamdulillah. Umur panjang semua orang nak belaka umur panjang. Kalau kita nak rakyat kata umur panjang itu tuah belaka ke tak, belum bertuah. Kerana orang yang paling bertuah, orang umur yang panjang juga amalan dia baik. Dua perkara. Sebaliknya boleh jadi orang yang umur panjang tapi orang yang sangat-sangat celaka. Boleh jadi dengan sebab umur panjang dia wasa'a amaluh, itu ialah orang-orang yang sangat tak tuah lah mudah-mudah. Oleh itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan juga membaikikan akan sangat bertuah, yang paling bertuah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Syekh kita hari ini insya-Allah dia dengan seperti biasa. Kalau Syekh ada, ia akan bertuah dan insya-Allah. Sedikit hari ini saya dalam pusingan pertama dengan saya berasa nak kecek sikit masalah husnul khatimah. Apa dia? Asbab-asbab yang kita nak campaikan husnul khatimah. Ayat yang saya mula baca tadi ialah itu orang panggil ayat
al-haq min rabbik maksud sia panggilสัจธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้dia nak lari tak boleh sungguh alhamdulillah hak Tuhan firman hak Tuhan tegar dan duk kata dalam Quran dia walaupun orang tak percaya pun dia lari tak boleh dia lari tak lepas alhamdulillah kullu nafsin za'iqatul maut semua benar-benar menyawa mati seorang habuk pun tak takwil kata tak percaya tak ada walau kafir sekalipun dia percaya kata mati dia liang tak boleh itu panggil sajat ham 2-3 hari kemarin saya pergi ceramah apa dia husnul khatimah ni lah juga dengan hospital kita hospital dalam tajuk kata lagu mana Islam mati nak molek alhamdulillah kita mula dengan katanya huwallazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Piakah yang menjadikan hidup dan menjadikan mati? Jawabnya Allah. Tu hesa ya, hak sanggup, hak yunyan kata dia orang jadi hidup, jadi mati. Hidup dan mati di dia. Orang hak bukan Islam tu kaligus dia peling juga dia. Dia duduk ramuk di dia mati hidup. Kita royak katanya orang yang menjadikan mati dan hidup ialah orang yang menjadikan, menciptakan manusia dan menciptakan alam ini. Huwallazi khalaqas samawati wal ard, itulah huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Orang itulah, Tuhan itulah, alhamdulillah. Orang hak jadi manusia, orang yang menjadikan langit dan bumi, itulah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Sekaligus dia tak suka gitu lalu nak. Kita royak kata tak ada Tuhan dalam dunia yang ya merab yunyan kata ya wak langit bumi illa Tuhan Allah Rabbul Alamin. Tuhan kita sah. Kalau mengaku kata ya jadi langit dan bumi dan tak ada pia berani tegar. Tak ada pia berani tegar. Fak dia hak tak percaya tak ada tegar dak. Belah ya tak percaya dalam hati tapi luar ya tak berani tegar. Alhamdulillah. Allah la ilaha illallah. Itu makna kata huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menjadikan mati dan menjadikan hidup. Ilak dia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Paumai waktu prasung yang Tuhan menghidupkan satu orang manusia lepas daripada hidup mematikan satu orang manusia liyabluwakum supaya Tuhan nak cabar, ibtila, nak coba tengok. Nak coba kata di golongan manusia yang mana liyabluwakum, hei manusia. Ni khitab kepada manusia, bukan khitab kepada orang Islam saja. Semua manusia tu hanya liyabluwakum. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Nakทดสอบ nak peramen tengok. Nak teh pia pore hak najah ayyukum ahsanu amala. Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya dakสอบsama, dak ทดสอบ kita sama. ใครสอบผ่านหรือไม่ผ่าน Pahya wi periksa tu ya hatta siap dah. Ketah-ketah hak kita suruh ngaji tu ya hatta siap dah. Bukan periksa dengan tak ada ilmu bukan. Ya wi siap dah ilmu hak ya nak periksa gapo dia hatta Quran 30 juz. Dia mau faham sendiri. Tu guru tu baca makna lagu ni, tu guru ni baca makna lagu ni, hatta tu Allah Muhammad guru yang membaca Quran, memaknakan Quran dan beramalkan dengan Al-Quran, dengan Quran. Tu makna kata liyabluwakum. Hari ni
pertanyaan di atas kitanya ialah masa najah ke tak kita. Tapi Masya Allah, ya tutsab Tuhan ni lepas mati boleh tahu. Tak mati tak boleh tahu. Itulah makna kata kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang bernyawa akan mati. Sikit lagi klik kepada ayat tadi sikit surah Al-Insan. Liyabluwakum, untuk nak test kita. Nak peraman, nak ibtila, pia yang najah dengan ibtila Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, yang mana di golongan kamu hai manusia ahsanu amala. Ada juga ulama mari tafsir kata ahsan laisa aksar. Ahsan maknanya yang lebih molek di segi amalan dia. Tuhan nak tengok hak mana lebih molek, tak ada nak tengok hak mana lebih banyak. Ada ulama tafsirlah tu. Ahsan mana lebih molek, dengan aksar lebih banyak. Artinya kalau banyak tak molek, tak pakai kerja juga. Boleh jadi demo buat banyak pada kita, boleh jadi. Sedekah. Wasa-wasa pun demo banyak pada kita sedekah. Tempat kita jaga sedekah. Kalau fok dia, kalau buat hospital, buat rumah hayaban, sejuta fok dia. Tepek kot pipi dinding sejuta. Tak ada nama fak kita sejuta, tak ada. Jauh. 10 kok ya seminggu. Kalau kira di banyak, kita halah kira di banyak. Mujur Tuhan tak kira di banyak. Tuhan kira di molek. Boleh jadi banyak tapi tak molek. Allah, alhamdulillah. Ini benda kita kena syukur. Kalau banyak kita halah. Semaya kita wasa sikit pada demo. Sedekah kita wasa sikit pada demo, gerbai kita wasa sikit pada demo, tapi kita boleh membakikan hak sikit jadi molek. Walau sikit tapi wak jadi molek. Itu maknanya, makna katanya ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah molek. Yang mula-mula nak molek amalan di hati. Ya teraju duduk di hati. InsyaAllah kalau teraju molek, akan molek lah amalan kita. Niat molek di hati dulu. Alhamdulillah. Itu makna huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang seterus dalam suratul Al-Imran bersangkut dengan mati, yang saya nak kait gi kepada husnul khatimah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alhamdulillah, adilnya Allah Subhanahu wa taala. Semua piam nyawa mati. Kullu ni nafsin nakirah idafah pada nakirah. Supaya kullu bid'atin dah. Sampai kullu bid'atin tu ya demo takut. Supaya ni dah kullu nafsin. Nakirah idafah dengan nakirah dalam bahasa lughah Arabiah tufidul umum semua. Tak ada takhsis, tak ada khusus dah. Tapi hak takut bid'ah takut sungguh. Kerana Nabi mari dengan kalimah nakirah, kullu bid'atin dalalah. Masya-Allah, hak ni tak boleh tepuh langsung. Orang hak takut ke lari juga. Nah, sebab reti. Ya orang hak tak takut ni tak reti bukan pada. Kalau dia reti dia pun takut, insya-Allah. Tapi hari ni kita berdoa dia reti, dia akan takut. Budak hari ni dia berani nak pergi ular kerana dia tak takut. Dia tak tahu kata bisa ular taruh mana. Fak kita tak berani. Kerana fak kita tahu bisa taruh mana. Dia tak supa. Hari ni kita hajar budak reti kata bisa ular kerana nakirah idafah pada nakirah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua benda menyawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kira. Dia nak nyawa sedap tak sedap. Nak nyawa sejuk panas. Kullu ni semua umum. Tak ada kira. Mati belaka.
Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata boleh nyawa sudah do sama-sama dak. Kaya pun mati, apa dia susah pun mati, suka dengan mati pun mati, tak suka dengan mati pun mati. Masya-Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu orang panggil al-haq yang pertama. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini satya thamkhaที่2. Kita ucerak dulu kata kita kena mati. Waktu mati kita, al-mautu laisa nihayatur rihlah fahiya marhalatun fit tariq. Mati bukanlah apa dia? Bukan su perjalanan kita. Mati itu hanya orang panggil satu keratan perjalanan yang sangat jauh. Jauh lagi kita nak pergi. Hari ni kita duk kacau sampai kita nak pergi jauh. Kalau pergi sekat mati, tak apa duk rasa, tak ada nak kacau, tak apa. Tapi kita yakin kata lepas pada mati kita pergi jauh lagi. Dan hak saya boleh maklumatnya, semua agama le dunia, semua agama le dunia. Sama ada Islam, tak Islam, Buddha dan juga apa dia? Kristian, Yahudi. Demo tu yakin belaka kata ada sungguh alai kematian pada mati. Dia percaya pada dia. Dia percaya pada dia. Kata ada satu alai lepas pada mati. Kita juga ada. Itulah makna kata kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini benar yang kedua. Sesungguhnya disempurnakan akan balasan kamu hai manusia yaumal qiyamah. Artinya dia berasa tak dapat keadilan di atas dunia, jangan rasa susah. Dunia. Dia berasa apa dia? Mai dia fahamยุติธรรม tak apa dunia. ยุติธรรม sungguh, keadilan sungguhnya innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Situlah pak kita nak cari keadilan. Dunia tak usah cari, payah cari. Orang molek nya seka kata dia mau jahat. Orang jahat cerak-cerak nya pakai apa dia? Pakai akik jadi molek, itu dunia. Tapi akhirat tak ada. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akhirat akan sempurna semua, molek dan tak molek akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah dengan sempurna. Tu harapan. Harapan bagi orang yang berasa kawet mai dapat faham yutitam. Tak apa dia akan boleh keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mahkamah Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, itu apa dia? Al-haq yang kedua. Keadilan yang sejati di yaumul qiyamah. Yang ketiganya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini al-haq yang ketiga. Piakah orang yang bertuah? Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang dibawa keluar ia daripada neraka. Zuhziha, pasal gelepar nak tubik neraka. Gelepar sungguh tah dunia. Wak lagu mana boleh nak kawin lepas pada neraka? Zuhziha wi makna kata usaha sungguh. Saya nak tinggal tiap-tiap kara, hanya jangan bertemu dengan neraka. Saya tak nak buat tiap-tiap kara, hanya boleh syurga. Itu makna faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu orang bertuah. Alhamdulillah. Artinya atas dunia belum bertuah. Nak tuah satu orang manusia tak kala boleh apa dia, kaki dia boleh jakah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah bertuahnya satu orang manusia, dan juga itulah masa berhentinya amalan satu orang manusia.
Dengan itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nak belaka syurga, tak sei beraka neraka. Neraka tak mahu belaka. Saya yakin semua manusia tak sei neraka. Hanya duk gelap perut nak pergi kok mana syurga tu ya. Duk gelap perut. Duk gelap mata tik, gelap perut katik, ya gelap belaka. Boleh jadi dengan sebab gelap mata tu hanga pada gelap perut. Saya kata lah. Dia gelap perut ni, mata celek pun dia tak nampak. Apa wa'i manusia gelap dan mata perut dia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ialah dunia. Satu sebab, satu benar, satu patcailak yang membawa manusia lalai daripada mati, yang membawa manusia jauh daripada jalan syurga, ada botbas sekali, ialah dunia. Dunia ni ia boleh buat orang sungguh, masya-Allah. Tak ada arah. Wa mal hayatud dunya, sabit tu Tuhan kata, hei manusia, hei orang nak mati, hei orang duk nak syurga, ingat olehmu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau dunia dak buat kita peling, kita khabar kata dunia ialah mata'ul ghurur, tipu. Sedap, tapi sedap pasal tipu. Mata mana sedap? Bukan tak sedap. Kalau tak sedapnya tak gitu lalu. Ya sedap. Ada perengkat wasa sedap, ada duit wasa sedap, ada apa? Ada nama, semua berasa sedap. Tapi tanya kata mata khulud atau mata ghurur, ya dua. Kalau nak kepada kesedapan yang khulud, ialah jannah. Itu kesedapan yang abadi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesedapan yang ghurur, yang tipu, itu dunia. Dengan sebab manusia boleh kecak kesedapan dunia, itulah yang membawa kepada manusia terlupa dengan mati. Na'udzubillahi min zalik. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini pertama, manusia yang terlupa dengan syurga dia, dengan hari mati dia, dengan sebab dunia. Tipu daya oleh dunia. Yang keduanya, tipu daya oleh nafsu dia. Yang ketiganya, tipu daya oleh syaitan. Cakap dah tu. Syaitan campur tangan dengan nafsu, lepas tu juga hadap pada dunia. Tiga perkara ni tak temu dah dunia, itu syurga tak temu dah. Syaitan pun heret pergi neraka, nafsu pun tak moh susah payah untuk nak syurga, dunia pun tipu daya kita terlupa dengan akhirat. Habis tiga perkara duk lawan. Kita gapo boleh lawan tiga ni? Pia boleh lawan syaitan, pia boleh lawan nafsu, dan siapakah boleh lawan dunia? Di diri kita. Ada gapo kita boleh lawan dia? Dalam Quran ayat katanya pia nak lawan syaitan satu jalan ya. Illa ibadiyas salih al-mukhlasin. Orang berikhlas dengan Allah. Al-mukhlasin satu sahaja yang boleh lawan syaitan. Pia tidak ada mukhlas, ikhlas dalam hati dia, tak boleh lawan syaitan. Satu jalan. Nak lawan nafsu, hak ni kena sabar. Kena sabar. Dan juga nak lawan dunia itu kena tahu hakikat dia, apakah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu hakikat dunia, famcing hak dunia, mata'ul ghurur. Allah ya Allah, na'udzubillah min hadzal fitnah ya rabbal alamin. Itulah satu ayat yang bersangkut dengan kehidupan asasi kita manusia yang kita kena ingat. Sebab itulah Nabi SAW, ada satu orang yang tanya Nabi, kata setengahnya kata hadis, kata setengahnya kata Hasan Al-Basri. Tapi saya tengok darajat hadis al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam Tirmizi dia kata hadis hasan.
Adapun dalam Albani dia kata hadis dhaif. Hadis dhaif wa lafzuhu sahih, dia kata gitu. Hadis dhaif, orang cerita ya tu dhaif, tapi makna tu sahih, makna betul. Nampak? Sabit apa dhaif hadis? Dengan sebab orang bawa. Ya samkan juga tok guru nak bawa hadis, bawa ilmu. Hak ya royak comel, tapi orang bawa tak berjuruh mana. Jadi dhaif hadis. Allah. Tapi tok guru lah ni ya dhaif belaka. Kalau dengar tok guru lah ni dhaif belaka. Nak mana tok guru juruh kita ni Mek mana kita ni, la ilaha astaghfirullah wa atubu ilaih. Cari ni. Kalau buat kita buat hadis ke dhaif habis hadis Nabi. Tu demon ni sedap dah demon ni. Demon ni. Tapi dhaif lagi. Dhaif lagi. Tapi alhamdulillah yang ayat katanya wa qawluhu wa lafzuhu sahih. Lafaz dia tu molek. Betul makna dia. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang yang dana nafsahu ay hasaba nafsahu. Orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Orang cerdik. ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตักุลลอฮ์วัลตังซุรนัฟซุมมากัดดามัตลิกัดya lah kau tu orang cerdik dia kena tilik molek kenaทบทวนsemua al kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut tak kala dia ada muhasabah diri dia cukup lagi padai lagi nak pergi pada hari mati wa amila lima ba'dal maut dan dia amal kepada hari yang dia nak mati. Allah alhamdulillah. Oleh itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amalan kita akan dapat faedah pada hari kemudian mati kita insya-Allah. Nak buat lagu mana ni pakat mikir, Pakat mikir wis semua kata kita, semua perbuatan kita akan dapat faedah pada hari yang kemudian mati. Itu orang yang berjaya dan orang yang bertuah. Saya harap lagu tu. InsyaAllah dengan gada-gada saya berapa minit? 45 sekitar. InsyaAllah dalam 5 minit atau 10 minit insyaAllah. Dengan itu kita kena sungguh. Ni orang cerdik. Artinya orang cerdik lah ni. Kalau tanya kata lagu manakah husnul khatimah yang kita duk cari-cari. Kalau kita tengok daripada ulama-ulama dia royak alamat husnul khatimah fin nusus al-waridah, ada hadis-hadis royak husnul khatimah. Setengah daripadanya orang yang mati dengan kalimah syahadah. Ini juga molek man akhira apa dia man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kena talqin pak kita tu. Lakinu mautakum ni jelah dah masuk. Talqin mautakum. Kena baca talqin orang dekat-dekat nak mati. Dia boleh mengucap. Mauta ni juga Imam Nawawi kata mautakum artinya orang yang muhtadar sakaratil maut, orang dekat-dekat nak mati, warak sutai. Bukan orang mati dah. Apa boleh dak nak baca talqin orang mati dah? Dalam fiqh ada juga. Ibn Taymiyah yang sebut. Dalam Majmu' ada sebut katanya boleh kita talqin kepada orang yang kita telah tanam le kubur, boleh. Tapi kena baca le berdiri, tak boleh baca le menyata. Majmu' sebutlah tu. Kerana apa? Yang ambil hadis kata Nabi besok kecek orang dalam kubur. Dalam satu hadis rakyat katanya orang dalam kubur dengar gapo yang orang duduk di atas kecek. Dengan itu setengah ulama harus talqin, setengah. Imam Malik tak harus. Imam Maliki tidak harus sama sekali. Imam Abu Hanifah tak harus. Ada sebut dalam majmu' harus talqin kepada mayat dalam kubur. Sekadar apa dah talqin untuk dia apa dia bil qaulis sabit, untuk dia masbut dengan kalimah la ilaha illallah. Ada sekat tu.
Itu makna kata alamat husnul khatimah. Tapi hak molek, hak sahih kalinya ialah talqin sebelum nak mati. La ilaha illallah, tak ada kena Muhammad Rasulullah dah. La ilaha illallah sahaja, tak ada kena Muhammad Rasulullah. Talqin mati ya sekat tu ya. Itu setengah daripada husnul khatimah. Mati hari Jumaat. Jelas juga mati beranak kalau orang perempuan. Masuk dalam husnul khatimah. Tapi nombor satu sekali yang kita kena reti makna husnul khatimah apa dia. Ada juga pertanyaan dia mau duk tanya, kata ustaz, kalau mati hari Jumaat ni tak ada kena seksa kubur. Ada dia mau tanyalah tu. Jawab katanya, yang pertama sekali kita kena reti dulu apa ta'rif, apakah makna husnul khatimah. Di sini ulama mentakrif kepada kita, yang kata husnul khatimah huwa ayyuwafiqal abdu qabla mautihi littaqasi amma yaqdubur rabb subhanahu wa ta'ala wat taubatu minadh dhunub wal ma'asi wal iqbal ala ta'at wal a'malul khair. Husnul khatimah ni mati baik lah bahasa kita. Orang mati dengan molek. Ialah orang yang belum dia nak mati, dia berasa nak buat molek, buat baik. Berasa nak buat baik. Duk tak jauh mai lama. Tapi bila nak mati ni jadi nak buat molek, nak buat baik. Masya-Allah, husnul khatimah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kata iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Tuhan Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik kepada satu orang hamba, ista'malahu. Ista'mala ni maknanya Tuhan dia berasa nak kerja amalan-amalan yang baik. Itu makna husnul khatimah. Alhamdulillah, nampak ada jalan sekaligus, nampak ada jalan. Naknya orang yang puas dan taksir, taubat daripada semua benda-benda maksiat yang dia telah berlaku, dan dia hadap ikbal kepada taat, hadap kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna husnul khatimah. Orang duk hadap kok molek, tiba-tiba pergi mati dalam apa? Malam Jumaat ke hari Jumaat, masuk dalam husnul khatimah. Kalau pek tua tak ada duk ke mana lagi. Hak tu tak ada masuk mana dalam husnul khatimah. Nampak? Dia tak masuk di takrif mula lagi. Ya husnul khatimah ni tua dia yang paling dulu dah. Boya paling ki betul lah mati hari tu. Mati betul tu. Itu nampak kata husnul khatimah. Adapun duk pasang tulah, duk tak ada je kau jauh. Kata pergi mati hari Jumaat tuah dia. Tak apalah kita berdoa dengan dia, doa ke dia. Tapi kalau lagu tu tengok ulama royak tak masuk dalam garisan husnul khatimah. Baik. Sikit lagi insya-Allah 2 minit, Syekh kita tak ada apa lagi dah. Saya nak royak sikit, ulama dia memberi pengertian kepada kita asbab-asbab yang kita nak capai husnul khatimah. Semua fak kita, saya sendiri dan orang hak khabar kata nak mati, dia berasa nak mati molek dengan molek. Ulama dia wi ilmu kepada kita. Katanya dia nak mati dia dalam husnul khatimah ada sebab-sebab dia. Ialah satunya al-istiqamah. Al-asbab li husnul khatimah. Satu istiqamah. Orang pasang istiqamah di atas taat kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang ni insya-Allah dia akan mati dalam husnul khatimah. Itu sebab dia. Tak apa buat gapo kita, tak semaya, tak puasa, berasa nak gapo, dia nak husnul khatimah. Ya bukan dia. Tak ada sebab. Sebab yang kedua husnuzan billah. Husnuzan ni suka baik dengan Tuhan. Dia suka insya-Allah Tuhan akan matikan saya di dalam husnul khatimah. Suka molek dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala
Yaqulullahu ta'ala ana 'inda husni dhanni 'abdi. Aku di atas kesuka hamba-Ku. Kalau suka molek dengan Tuhan, Tuhan molek kepada kita. Takwa kepada Allah. As-sidqu, benar dengan ajaran-ajaran Allah. At-taubah, dan tobat dengan Tuhan yang kenanya mudawamah ala ta'at, sentiasa di atas taat. Zikrul maut wa qasrul amal, ingat kepada mati dan pendek angin-angin dia. Sebab ingat mati banyak, dan juga jangan panjang angin-angin berdoa. Jangan panjang angin-angin berdoa. Itu sebab kepada husnul khatimah. Akhir sekali, al-khawfu min asbab su'ul khatimah. Takut daripada su'ul khatimah. Ya dua dah. Husnul khatimah, mati molek. Su'ul khatimah, mati tak molek. Ada su'ul khatimah. Kita kena takut daripada su'ul khatimah. Apa kata su'ul khatimah? Satunya, orang yang fasadul i'tiqad. Allah na'udzubillah. Orang pasal pegangnya pelak-pelak. Fasad i'tiqad, pegangnya dia punah. Dia punah lek dalam. Orang ni bimbang sebab nak mati dalam su'ul khatimah. Dan juga katanya iqbal ala dunia wa ta'alluq biha. Orang biasa hadap dunia semata. Sebab tu juga bukan hadap saja dak, ta'alluq, biasa pupan dengan dia. Ini wasa tak lagi. Tak lagi sungguh cerita. Tak ada arah, saya tak tahu nak tahu. Wallahu alam. Tua-tua pun dia lagi. Masya-Allah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. 90 dah duk tanah getah lagi nak widai makan. Masya-Allah. Iya ke, masya-Allah. Ya panjang ngangis. 90 dah. Tak ada arah. Klik nak kali, ngoyak nak kali, tapi tak ada arah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Sejik tak wasa. 90 dah tak wasa nak pergi sejik lagi ni. Kita bimbang. Masuk dalam asbab su'ul khatimah. Al-udun al-istiqamah wal-a'rad al-khair wal-huda. Orang patiset, orang peseng tak istiqamah. Tidak ada istiqamah. Peseng wak tekah berasa nak wak. Berasa tak sewak, tak ada buat. Hak ni pun bimbang juga. Ya celah di antara hak kita tak se itu gapo nak jadi. Akhir sekalinya israr alal ma'asi, orang duduk berkekalan di atas maksiat. Ini benda yang sangat takut. Itu tanda-tanda daripada su'ul khatimah. Akhir sekalinya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mati kita adalah husnul khatimah dan jauh kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.